Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita tenaga dan keupayaan untuk terus berhikmat dan menjalankan amanah. Syukur juga dapat berkongsi ilmu dalam bicara ilmu PPD Tanah Merah untuk kesekian kalinya. Tahun baru 2021 sudah pun masuk bulan yang kedua, iaitu bulan Februari. Rasa seolah-olah sekejap sahaja masa berlalu. Lebih kurang seminggu lagi, anak-anak SPM bagi tahun 2020 akan menghadapi SPM. Guru-guru pun nampak seolah-olah dia sendiri yang akan ambil SPM. Syabas dan tahniah kepada warga pendidik yang bertungkus lumus untuk mencapai kejayaan yang cemerlang bagi anak didik SPM tahun 2020. Namun kita juga bersimpati kepada pelajar-pelajar kita yang diduga dan diuji dengan COVID-19 yang terpaksa dikuarantin. Marilah kita semua warga pendidik berdoa agar anak-anak didik kita dapat menjalani SPM dengan baik dan tenang. Alhamdulillah, dalam perkongsian kali ini juga, saya ingin berkongsi tentang ketenangan. Betullah dalam meneruskan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan warna-warni, dugaan serta cabaran ini, kadang-kadang mungkin kita terlupa untuk mencari ketenangan diri. Lebih-lebih lagi sekarang yang mana kita diancam oleh pandemik COVID-19. Hati mana yang tidak risau dan gelisah menghadapi ancaman yang tidak nampak oleh mata kasar. Lebih-lebih lagi apabila ada yang terkesan dengan pandemik ini. Mungkin ramai di antara kita yang pernah merasakan bagaimana kita rasa tidak tenteram, biarpun ketika bila kita sedang berbaring di atas tilam, ketika bersiap sedia untuk melelapkan mata untuk tidur. Kemungkinan juga, mungkin kerana tekanan di tempat kerja, cabaran kehidupan dalam perhubungan, serta persekitaran sekeliling, seperti sekarang yang mampu memberi impak kepada ketidaktenteraman hati kita. Namun, apa yang kita perlukan dalam kehidupan adalah keseimbangan hidup. Setiap apa yang dilakukan haruslah seimbang supaya tidak terlebih dan tidak terkurang. Contohnya, jika kita seorang yang bekerja terlalu kuat, akhirnya fikiran kita akan terlampau memikirkan soal kerja serta tubuh kita akan bekerja lebih dari apa yang sepatutnya, sehingga akhirnya mampu menyebabkan kita jatuh sakit. Begitu juga dalam perhubungan. Kadang-kadang kita mungkin fikir hanya kita sahaja yang betul dalam semua aspek tanpa kita sedari ada orang lain atau pasangan kita yang sudah mula bosan dengan perangai kita yang tidak mahu bertolak ansur. Warga pendidik yang dihormati, kita sebagai manusia pasti tidak akan dapat lari dari segala masalah ataupun tekanan. Menyedari hakikat inilah, Ustaz Fahrul Muhammad Joy menekankan kepentingan mencari sumber ketenangan, iaitu ketenangan hati pada zaman manusia diserang ujian dari pelbagai sudut ini. Hasil dapatan satu kajian terhadap remaja yang dijalankan pada tahun 2016, didapati 1 daripada 5 remaja mengalami masalah mental.
Punca masalah ini berkait rapat dengan ketenangan yang berpunca daripada hati. Situasi yang lebih membimbangkan apabila satu kajian lain menjangkakan menjelang abad yang ke-21 ini, penyakit mental akan menduduki tempat kedua tertinggi dalam kategori penyakit kronik di Malaysia. Fitrah kehidupan manusia lebih memberi fokus kepada kesenangan berbanding ketenangan. Kesenangan pada kuantiti harta terlalu diambil berat, sedangkan kualiti ketenangan jiwa dipinggir ke tepi. Satu ungkapan hikmah yang terkenal, manusia mampu membeli makanan yang sedap tetapi tidak boleh membeli selera. Manusia boleh membeli tilam yang empuk, namun tidak mampu membeli tidur yang lena. Maknanya, hampir mustahil seseorang mampu membeli ketenangan menerusi kesenangan. InsyaAllah. Dalam bicara ilmu ini, saya kongsikan bagaimana untuk mendapatkan ketenangan. Yang pertamanya, fikirkan adalah mustahil untuk orang lain dapat mentafsir hati kita bagaimana. Hanya kita sendiri yang boleh mengatakan kita bagaimana. Hanya kita yang kenal diri kita sendiri. Oleh itu, jangan mudah kita termakan dan mengalah dengan situasi buruk serta kata-kata yang negatif daripada orang lain terhadap kita. Dengan itu, pekakkan telinga terhadap kata-kata yang negatif terhadap diri kita. Jadilah diri kita sendiri kerana kita sendiri lebih memahami diri kita. InsyaAllah, apabila kita tidak lagi mempedulikan dengan pandangan orang terhadap kita, kita rasa dunia ini sangat luas dan lapang untuk memuatkan hati kita. Yang kedua, kita telah dilahirkan dengan segala keperluan yang diperlukan. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan cukup sempurna dan dikurniakan dengan kelebihan dan keistimewaan yang diperlukan untuk mengharungi dunia ini bermula sejak saat kita dilahirkan lagi. Hendaklah kita bersyukur dan menerima apa yang kita seadanya dengan kehidupan kita. Yang ketiga, kesempurnaan adalah hanya ilusi yang dibuat-buat oleh manusia. Kita adalah makhluk yang cantik, yang tidak sempurna. Hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, dan itulah tujuan kita dijadikan. Ketidaksempurnaan itu yang akan menyempurnakan kita semua. Terima kasih. Terimalah diri kita, cacat celah pada diri kita, dan terimalah hakikat bahawa hidup ini ada turun naik seperti roller coaster. Ada kala kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Kejarlah untuk mencapai kecemerlangan, mengejar kehidupan yang lebih baik, tetapi jangan keliru dengan penyakit kesempurnaan. Yang keempatnya, setiap ujian dan cabaran adalah hadiah daripada kehidupan kita. Tanpa cabaran, kita tidak boleh membuka potensi sebenar kita. Halangan adalah peluang untuk kita terus menjadi kuat dari sebelumnya. Potensi diri kita yang sebenarnya boleh dirungkai melalui pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Bagaimana kita boleh mengetahui keazaman dan kekuatan jika kita tidak mencapai? Kita tidak pernah diuji. Cuba berlumba lari. Siapa yang paling laju? Sedarlah tahap kita di mana. Bagaimana pula kita boleh memahami makna kasih dan rasa belas kasihan jika kita tak pernah rasa dikecewakan? Akhirnya, warga pendidik yang dihormati, berdamailah dengan takdir Allah yang akan membawa ketenangan dalaman dan kebahagiaan hati yang tak pernah kita rasakan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah,
Setiap yang hadir dan datang dalam kehidupan akan mengajar tentang sesuatu. Jatuh bangun dan luka itu memberi pengajaran. Menjadi manusia yang berpengalaman, yang lebih matang tentang kehidupan. Semoga kita warga pendidik sentiasa dalam ketenangan memikul amanah yang dipertanggungjawabkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.